أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Baik, kelas tajwid pada hari ini, kita akan belajar tentang sejarah ringkas mengenai resam Osmani dan tahap penulisan Al-Quran. Jadi tolong tengok kotak warna hijau yang Ustaz tunjuk ni pada muka surat 36 buku teks tajwid. Muka surat 36, kotak warna hijau. Kita akan belajar tentang sejarah ringkas mengenai resam Osmani dan juga tahap penulisan Al-Quran. Baik, pada minggu yang lepas kita sudah pun belajar tentang pengertian resam Osmani. Kita belajar tentang pengertian resam Osmani. Jadi hari ini kita nak belajar pula macam mana resam Osmani itu ada dan bagaimanakah penulisan Al-Quran itu ditulis. Baik, kita baca dulu kotak warna hijau. Tengok skrin Ustaz. Baik, sejarah ringkas mengenai resam Osmani dan tahap penulisan Al-Quran. Baik, kita baca. Ikut sama-sama. Apabila agama Islam telah berkembang luas, banyak kota-kota Islam telah dibuka. Lantaran itu, Nabi Muhammad SAW mengarahkan beberapa orang sahabat untuk menjadi ketua mengajarkan ilmu Al-Quran. Okey, baik, cuba dengar dulu. Baik, apabila agama Islam telah berkembang luas, maknanya agama Islam telah pun tersebar. Agama Islam telah pun tersebar di merata tempat. Jadi ramai orang yang masuk Islam. Ramai orang yang tertarik dengan agama Islam, lalu memeluk Islam. Jadi apabila ramai orang masuk Islam, maka perlu kepada guru Al-Quran. Perlu kepada orang-orang ataupun sahabat-sahabat Nabi yang boleh mengajarkan Al-Quran kepada orang yang baru masuk Islam. Yalah, dia baru masuk Islam kan. Bila baru masuk Islam, diorang tak tahu apa-apa. Diorang perlu belajar daripada awal. Jadi perlukan kepada orang yang boleh menjadi guru untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi sebab itulah Nabi Muhammad SAW menyuruh beberapa orang sahabat untuk menjadi ketua mengajarkan ilmu Al-Quran. Jadi Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengajarkan ilmu Al-Quran kepada orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Boleh? Okay, baik, kita sambung sikit. Setiap daripada mereka mengambil bacaan Al-Quran daripada sahabat yang masyhur yang telah diutus baginda, sehingga timbul perselisihan dalam kalangan mereka tentang cara bacaan Al-Quran. Langkah penulisan resam Osmani adalah untuk menangani situasi ini dengan tujuan menyatukan umat Islam. Baik, apabila ramai para sahabat yang mengajarkan ilmu Al-Quran di beberapa tempat, jadi timbullah perbezaan dalam kalangan mereka tentang cara bacaan Al-Quran. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam ini, ada yang ambil daripada sahabat ni, ada yang belajar daripada sahabat ni, ada yang belajar Al-Quran daripada sahabat ni. Jadi mereka ada guru yang berbeza. Apabila guru berbeza, bacaan Al-Quran pun ada sedikit perbezaan. Contoh, dekat tempat ni belajar dengan sahabat ni, dekat tempat ni belajar dengan sahabat ni. Jadi akan ada perbezaan sebab gurunya berbeza.
Jadi apa yang dilakukan adalah sahabat Nabi sahabat Nabi menulis Al-Quran dengan menggunakan resam Osmani, yang Ustaz tunjuk ni, untuk menangani situasi ini dengan tujuan menyatukan umat Islam. Jadi resam Osmani ini ditulis supaya cara bacaan itu tidak berbeza, supaya dapat menyatukan umat Islam yang dah semakin ramai ini dengan satu cara bacaan, untuk menyatukan umat Islam supaya tidak lagi timbul perselisihan tentang cara bacaan. Inilah sejarah, sejarah bagaimanakah resam Osmani itu ditulis. Kenapa? Kalau ustaz tanya ataupun kalau dalam soalan periksa tanya, kenapakah resam Osmani ditulis ataupun apakah sejarah ringkas resam Osmani, jawabnya adalah apabila semakin ramai orang Islam, apabila semakin ramai memeluk agama Islam, jadi mereka akan belajar ilmu Al-Quran dengan sahabat yang berbeza. Lalu timbullah perselisihan tentang cara bacaan, maka dengan itu ditulislah Al-Quran secara resam Osmani bagi menghilangkan perselisihan tersebut, supaya umat Islam bersatu dengan cara bacaan Al-Quran yang sama. Begitu. Baik. Jadi hari ini kamu telah pun belajar tentang sejarah ringkas mengenai resam Osmani. Jadi pada minggu hadapan insya-Allah kita akan belajar tentang tajuk yang seterusnya. Jadi Ustaz akhiri kelas kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.